Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2, tutorial hari Khamis akan menghasilkan satu pembentangan yang bertajuk pilih satu jenis pengangkutan hijau, kemudian bincangkan kesan pengangkutan tersebut terhadap alam sekitar. Pengangkutan yang kami pilih adalah LRT. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri, Faradania binti Muhammad Ghazali, Wan Alia Kartika binti Wan Izzat, Nur Afiqah Alia binti Hashim, Fatin Nurul Ain binti Muhammad Said, Nur Farhani Izzati binti Rosli, Nuraina Sofia binti Abdul Sahud dan Zamaliah binti Hussein. Pengenalan. Pengangkutan hijau merujuk kepada pengangkutan yang menggunakan teknologi dan sumber tenaga yang lebih mesra alam dan berkesan dari segi tenaga dan penggunaan sumber daya. Hal ini termasuk penggunaan kenderaan elektrik, penggunaan bahan api alternatif dan penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam pengangkutan. Seterusnya, pengangkutan hijau LRT menggunakan teknologi yang lebih mampan dan mesra alam seperti kereta api elektrik yang boleh dikuasakan oleh elektrik. Ini menjadikan pengangkutan hijau LRT lebih cekap dan mesra alam berbanding dengan pengangkutan yang menggunakan bahan api fosil yang tidak mampan. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada rakan pembentang sebentar tadi. Tahukah anda bahawa kualiti udara di seluruh negara mempunyai kualiti udara yang tidak sihat pada tahun 2022 dan melonjak pada tahun 2023 ke tahap yang membimbangkan apabila tahun ini sebanyak 90% negara dan wilayah dianalisis melebihi garis panduan kualiti udara oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi, kita memerlukan kenderaan yang lebih mesra alam kerana pengangkutan merupakan salah satu penyumbang utama kepada kualiti udara yang tidak sihat. Pernahkah anda mendengar tentang LRT ini? Bila kita dengar LRT, kita boleh membayangkan bahawa kenderaan ini memang mesra alam, betul? Seiring dengan kemajuan pendidikan dan teknologi, manusia ini mampu mencipta kenderaan yang mesra alam yang menggunakan sumber tenaga yang telah boleh diperbaharui, iaitu LRT. LRT merupakan kenderaan yang mesra alam kerana menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkannya dapat meningkatkan kualiti udara menjadi lebih baik. Kemudian, penggunaan LRT elektrik ini bebas daripada gas beracun kepada alam sekitar dan alam sekeliling seperti karbon dioksida, karbon monoksida yang banyak digunakan oleh kenderaan kini. Kemudian, sebagai contoh, LRT ini sering menggunakan tenaga yang mesra alam iaitu hidroelektrik. LRT juga menggunakan tenaga elektrik yang bervoltan tinggi yang tidak mengeluarkan sebarang asap. Jadi, ia memberi kesan kepada udara yang menjadi lebih bersih, segar dan sebagainya. Apabila masyarakat lebih memilih LRT berbanding memandu kenderaan sendiri, jumlah asap kenderaan akan semakin berkurang, maka kualiti udara semakin meningkat. Jadi, marilah kita memupuk kesedaran penting kualiti udara lebih baik kepada masyarakat untuk beralih kepada kenderaan yang mesra alam seperti LRT ini. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, penggunaan LRT juga dapat membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Gas rumah hijau merujuk kepada gas yang terdapat di atmosfera bumi dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Contohnya, karbon dioksida, metana, CFC dan juga wap air. Cara bagaimana LRT dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau adalah melalui pertama, penggunaan tenaga elektrik yang boleh diperbarui. LRT umumnya menggunakan tenaga elektrik sebagai sumber daya. Jika elektrik yang digunakan berasal daripada sumber tenaga bersih dan boleh diperbaharui seperti tenaga suria, angin ataupun hidro, maka pelepasan gas rumah hijau dari operasi LRT dapat dikurangkan secara signifikan. Kedua, penggunaan tenaga efisien. Hal ini berlaku demikian kerana dengan membawa ramai penumpang sekaligus, LRT membantu mengurangkan jumlah perjalanan individu dengan kenderaan bermotor yang dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau.
Penggunaan LRT turut memberi kesan positif terhadap alam sekitar melalui penjimatan penggunaan sumber asli. Dengan meningkatkan penggunaan pengangkutan awam, terdapat pengurangan penggunaan bahan bakar oleh kenderaan peribadi yang membantu mengurangkan pelepasan gas buangan dan pencemaran udara. Ini menyumbang kepada pemeliharaan kualiti udara dan kelestarian alam sekitar. Selain itu, LRT juga dapat mengurangkan tekanan terhadap sumber air dan tanah yang boleh terjejas akibat pembangunan jalan raya. Pembinaan pengangkutan melalui LRT ini meski dilihat mendatangkan kesan hijau yang baik pada alam sekitar, namun ianya juga mempunyai kesan yang buruk pada flora dan fauna. Pembinaan jaringan pengangkutan sudah semestinya memerlukan penerokaan hutan yang banyak dan ini akan menjejaskan habitat flora dan fauna. Aktiviti-aktiviti ini akan memusnahkan sesuatu habitat dan spesies haiwan dalam suatu jangka masa tertentu. Penerokaan kawasan-kawasan hutan boleh memusnahkan atau mengecilkan habitat haiwan tertentu seperti harimau dan gajah yang memerlukan kawasan yang luas untuk aktiviti-aktiviti hidup. Kawasan hutan yang kecil akan mengurangkan kemampuan haiwan-haiwan ini mencari makanan dan juga mencari pasangan untuk tujuan pembiakan. Hal sebegini menjadi punca kepada keputusan flora dan fauna menerusi aktiviti proses pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya membawa kepada kesan sampingan lain seperti peningkatan suhu bandar. Secara tidak langsung, permukaan bumi ini akan terdedah pada pancaran matahari oleh kerana ketiadaan tumbuh-tumbuhan. Malahan kekurangan sejak penuh menyebabkan udara menjadi panas dan kering. Terima kasih rakan pembentang. Saya Nur Aina Sofia akan meneruskan bahagian yang seterusnya iaitu kesan negatif pengangkutan LRT kepada alam sekitar. Pengangkutan LRT akan menyebabkan perubahan pandang darat budaya. Perubahan pandang darat budaya disebabkan oleh perubahan komponen fizikal akibat daripada perbuatan manusia. Pencemaran air dan banjir merupakan contoh perubahan pandang darat budaya yang disebabkan oleh pembinaan LRT. Semasa proses pembinaan LRT, terdapat banyak bahan kimia yang digunakan bagi tujuan pembinaan LRT. Bahan kimia yang digunakan akan jatuh ke tanah. Apabila hujan, larian air permukaan yang mengalir akan membawa bahan kimia tersebut ke arah sungai. Sungai yang menjadi laluan saliran air tercemar. Hal ini telah mengakibatkan pencemaran air boleh berlaku. Selain itu, menurut Haliza Abdul Rahman 2017, sebelum pembinaan dilakukan, hanya 10% sahaja larian air dari air hujan memasuki parit dan sungai. Setelah pembinaan, 55% larian air dari air hujan. Peningkatan larian air permukaan boleh menyebabkan air sungai melimpah dan seterusnya menyebabkan risiko berlaku banjir. Hal ini menyebabkan perubahan saliran sungai yang mengakibatkan perubahan pandang darat budaya berlaku. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Kesimpulannya, layanan transit LRT merupakan salah satu daripada pendekatan holistik melalui kenderaan hijau untuk mencapai model pertumbuhan hijau yang bermatlamat untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dan pencemaran alam sekitar sekaligus mengurangkan kesan rumah hijau. Ianya juga merupakan langkah komprehensif negara dalam mencapai matlamat pembangunan lestari SDG melalui inisiatif ekonomi hijau ini. Justru itu, pelaburan dalam pengangkutan hijau yang mesra alam dan selaras dengan model ekonomi hijau dapat menambah baik kualiti kehidupan bandar serta meningkatkan ekonomi negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.